Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Pada hari ini, kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk selesaikan masalah melibatkan koordinat dan nisbah. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 229. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 4. Satah catis menunjukkan barang yang dijual di kedai Go. Harga barang pula dinyatakan dalam jadual. Yalah, ini ada satah catis, ada beberapa barang. Okay, ada beberapa mainan kat sini. Ada anak patung, beg, bola, buku dan juga kereta mainan ni. Okay, jadi soalan A, nyatakan koordinat. Okay, apa dia? Koordinat yang pertama iaitu bola. Okay, bola berada dekat bawah ni. Jadi untuk membaca koordinat, kita akan baca paksi X dahulu. Paksi X nilai dia ialah 2. Okay. Manakala paksi Y ialah sifar. Jadi untuk menjawab soalan A1 Roman ni, koordinatnya ialah kita buat dulu kurungan. Okay, kita buat kurungan. Kemudian kita buat koordinat X2. Kemudian kita buat koma, kemudian Y itu sifar. Dan tutup kurungan. Okey, jadi inilah dia koordinat untuk bola. Seterusnya soalan 2 Roman iaitu kereta mainan. Okey, jadi kereta mainan kita baca dulu paksi X. Okey, kat sini 5. Kemudian dia bersilang dengan paksi Y yang berada di kedudukan 4. Maka koordinatnya ialah, kita akan tulis X dulu, kita buat kurungan. X itu 5, kemudian Y itu 4. Okay, jadi inilah dia koordinat untuk kereta mainan. Kita teruskan dengan soalan B. Okay, dia cakap Amalina membeli barang yang berada di koordinat sifar 2. Okay, kita kena lihat sifar 2 itu di mana. Okay, sifar 2 itu ialah X itu sifar, 2 ini ni. 2 itu Y. Jadi ini dia mainan yang pertama iaitu anak patung. Jadi kita boleh tandakan. Kemudian 3, 5. 3 di X dan 5 di Y. Persilangannya ialah buku. Jadi kita tandakan juga. Dan seterusnya 2, 3. 2 untuk X dan 3 untuk Y. Kita dapat beg. Okay, jadi inilah dia barang-barang yang dibeli oleh Amalina. Maka soalan ini kata kuncinya ialah hitung jumlah bayaran. Jumlah bayaran maksudnya kesemua barang-barang ini perlu ditambahkan. Okey, maka kita akan buat bentuk lazim untuk operasi tambah. Okey, jadi kita buat RM. Kita ambil yang paling atas RM24. Kemudian kita letak lagi sekali simbolnya. Okay, buku RM8.50. Okay, kalau kita nak menambah wang, kita pastikan titik perpuluhan mesti lurus. Okay, seterusnya anak patung RM17.80. RM17.80. Okay, sekarang kita tambahkan. Okay. Jadi sifar tambah sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 5 tambah 8, 8 tambah 5 lah maksudnya 13. Okay. Kemudian 8 ni, 7 dengan 1 ni kita boleh tambah jadi 8. Maksudnya 8 tambah 8, 16. Tambah 4, 20. Okay. 20 dan akhir sekali 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. Jadi kita dapatlah jumlah bayaran untuk Amalina iaitu nilainya iaitu RM50.30. Okay.
Inilah dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2. Gambar menunjukkan seekor kucing peliharaan Syahir. Jadi kucingnya. Jadi Chan membeli lebih 3 ekor kucing berbanding Syahir. Apakah nisbah bilangan kucing Syahir kepada bilangan kucing Chan? Jadi soalan nak nisbah iaitu kucing Syahir kepada kucing Chan. Kepada itu ialah dindingnya. Jadi sebelum kita nak menjawab soalan ini, kita kena nyatakan bilangan kucing. Jadi cikgu tulis S itu untuk Syahir dan C itu untuk Chan. Jadi kita tulis S sama dengan seekor kan. Seekor itu 1 lah. 1. Kemudian Chan. Jadi kita buat C sama dengan 3 ekor lebih. Perkataan lebih 3 ekor itu maksudnya kita tambahkan 1 untuk Syahir, kemudian dia lebih 3, jadi kita tambah 3. Maka kita dapat 3 tambah 1 iaitu 4. Ini bermakna Cain punya ialah 4. Jadi berbalik kepada soalan tadi, iaitu dia nakkan nisbah Syahir kepada Chan. Jadi kita buat perkataan ni, simbolnya Syahir kepada Chan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh masukkan dia punya bilangan kucingnya. Ekor kita tak perlu, kita tak perlu tulis ekor. Kita tulis 1 kepada 4. Itu saja cara-cara menjawab soalan 2 yang mana kita akan nak nisbahkan. Nisbah Syahir kepada Chan bilangan kucingnya. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3. Jadual menunjukkan panjang papan yang dicat dengan warna biru dan hijau. Ini dia jadualnya, yang mana warna untuk biru 1 meter, manakala hijau 200 cm lebih daripada biru. Jadi ayat lebih daripada ini kita kena faham betul-betul, iaitu 200 cm lebih daripada biru. Bukannya 200 cm, tapi dia lebih daripada biru 1 meter. Jadi dia tanya apakah nisbah panjang biru kepada hijau. Jadi perkataan kepada itu ialah dindingnya, yang mana soalan ni nakkan nisbah. Kita tulis sini biru kepada hijau. Itu dia. Jadi sebelum kita menjawab soalan ni, kita kena nyatakan dia punya ukuran dia. Jadi kita tulis dulu biru B cikgu nyatakan sebagai B. Jadi B itu ialah 1 meter. B bersamaan 1 meter. Manakala hijau kita tulis sebagai H ialah 200 cm lebih daripada biru, papan yang dicat biru. Jadi mula-mula biru punya dia 1 meter, tapi dia lebih, maka kita kena tambah. Tambah berapa? Tambah 200 cm. Sekarang kita akan nyatakan bilangan hijau yang sebenar, yang mana kat sini 1 meter perlu ditambah 200 cm. Cuma masalah di sini ialah unit, iaitu unit tak sama. Ini ialah meter, manakala satu lagi cm. Jadi oleh kerana di biru itu sudah meter, jadi kebetulan 200 ini dah genap. Genap bilangan dia boleh tukar kepada meter, iaitu 1 meter bersamaan 100 cm. Itu pertukaran dia. Jadi kalau 1 meter 200 cm, kalau 2 meter bersamaan, dia ganda sekali lagi, dia jadi 200 cm. Ini bermakna 200 cm ini kita boleh tukar kepada 2 meter. Jadi kita tambahkan dengan 1 meter, maka kita dapatlah nilai hijau yang sebenar, iaitu
2 tambah 1, 3 meter. Iaitu dia. Jadi, daripada bilangan yang tepat ni, kita boleh buat nisbah, iaitu biru kepada hijau, maka kita letak bilangan dia ataupun ukuran dia. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Biru kepada hijau. Kemudian kita tulis biru itu 1 meter kepada 3 meter. Okay, itu yang pertama. Kalau siapa perasan tadi, cikgu cakap untuk nisbah tak boleh tulis ekor ke unit, sebenarnya tak boleh tulis. Jadi kita boleh singkirkan unit meter ni, kita buang. Jadilah kita dapat nilai nisbah yang sebenar, iaitu nisbah 1 kepada 3. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 3. Okey, seterusnya soalan 4. Victor memandu keretanya dengan kelajuan yang sama sejauh 240 km dalam tempoh 3 jam. Okay, maksudnya kat sini ialah diberi perkadaran, iaitu untuk 240 km masa yang diambil ialah 3 jam untuk memandu kereta. Seterusnya ditanya berapakah jarak yang dilalui dalam tempoh 5 jam dengan kelajuan yang sama. Jadi kata kunci kat sini ialah soalan nak kita kira 5 jam. Okey. Jadi diberi perkadaran 240 km bersamaan 3 jam. Jadi soalan nak 5 jam berapa berapa jaraknya. Jadi kita boleh tulis dulu ayat penyata kat sini, iaitu dia punya perkadaran dia kita boleh buat 3 jam sama dengan, okey, so kita tulis 3 jam Cikgu tulis okey 22. Okey, kita boleh tulis 3 jam bersamaan berapa kita buat. Okey. Okey. So kita tulis 3 jam bersamaan 240 km. Okey. Okey, ini dia punya perkadaran yang pertama, macam nisbah lah. Okey. Jadi 5 jam bersamaan berapa? Ini yang kita perlu kira. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita perlu kira dahulu 1 jam itu berapa. Okey. Jadi kita pergi yang pertama, masalah pertama kita nak kira 1 jam. Okey. Jadi kita kira dulu 1 jam bersamaan, untuk mengira 1 jam, kita ambil semua sekali ini 240 jam. 240 km kita bahagikan dengan 3. Okey. Jadi kita bahagikan sifar 3. Okey. Okey, ini km. Kita nak tahu 1 jam itu berapa km. Okey, jadi sifar 3 kita ambil 24 terus. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan 24. Iaitu 8 kali 3. Jadi kita tulis 8, tulis 24. Kemudian kita tolakkan. Okey, ini selesai. Kemudian sifar ni kita boleh tulis sifar, ataupun kalau kita nak tulis macam ni pun boleh juga. Okey, kita turunkan dan tolak. Okey. Jadi kita dapatlah nilai untuk 1 jam, iaitu 80 km. Jadi soalan nak 5 jam, maka kita akan kira macam ni. Kita gandakan sebanyak 5 kali. Okey. Jadi kita tulis ni 5 jam bersamaan, kita ambil 80 km. Kita akan darabkan dengan 5 sebab dia 5 kali ganda. Okey. Jadi kita darab 5. Okey, sifar 5. Sifar kali 5, sifar. 8 kali 5, 40. Okey, kemudian kita letak unit dekat belakang, iaitu km.
Jadi inilah dia masa yang diambil ataupun jarak yang dilalui untuk 5 jam, iaitu 400 kilometer. Maka dengan itu tamatlah sudah soalan kita pada hari ini atau latihan kita pada hari ini untuk tajuk selesaikan masalah melibatkan koordinat dan nisbah bagi muka surat 229. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.